Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita pada dalam Asas Sains Komputer tingkatan 2, bab 3 persekitaran kod Arhan. Baiklah, sebelum kita memulakan pengajaran kita imbas kembali dulu pelajaran yang minggu lepas, iaitu kita telah mempelajari jenis-jenis data, di mana kita telah mempelajari jenis data, iaitu integer, double ataupun float, char, string, dan boolean. Okey, di mana kelima-lima jenis data ini kita boleh membahagiankan ia kepada 3 kategori, iaitu nombor, teks, dan nilai logik, iaitu true dan false. Okey, di mana nilai integer dan nombor terdiri pada nilai integer dan float, manakala bagi teks terdiri pada char dan string, dan boolean terdiri untuk nilai logik. Okey. Data-data ini kita akan menggunakan sewaktu kita menulis kod arahan ataupun segmen arahan di dalam satu pengaturcaraan. Baiklah, kita akan masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, iaitu di mana kita akan melihat kepada perbezaan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengenal pasti pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Yang kedua adalah kita hendak membezakan antara pemboleh ubah dan pemalar dalam segmen kod. Baiklah, kita lihat yang pertama apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah dalam segmen kod. Iaitu, pemboleh ubah ini merupakan satu storage ingatan dalam komputer yang digunakan oleh aturcara. Iaitu di mana pemboleh ubah ini digunakan untuk mewakili sesuatu data yang perlu digunakan berulang kali oleh aturcara yang dibangunkan. Seperti yang tadi lah, kita tengok jenis data, kita akan memilih jenis-jenis data yang mana yang kita nak gunakan sebagai pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah ini akan diisytiharkan. Pemboleh ubah yang diisytiharkan akan diberi satu label yang disebut sebagai pengecam yang sesuai dan disertakan dengan nilai. Di mana pengecam ini seperti kita hendak mengenali pasal sesuatu pemboleh ubah tu, dia ada pengecam dia. Pemboleh ubah ni adalah pengecam dan nilai dia adalah output yang hendak dihasilkan. Pengecam satu pemboleh ubah perlu dilabel dengan nama yang bersesuaian bagi membolehkan pengecaman dapat dirujuk semula dalam kod arahan dengan mudah. Sebagai contoh pemboleh ubah ni, kita boleh lihatlah seperti nama, umur, tempat tinggal, tarikh lahir dan sebagainya. Okey, ini kita tengok contoh yang terdapat dalam buku teks. Okey, sebagai contoh, pemboleh ubah yang diberikan adalah nama dan nilai yang dihasilkan adalah Daniel. Okey, di mana pemboleh ubah tu kita akan setkan pemboleh ubah dia adalah kita hendakkan menentukan dia sebagai satu nama. Dan maka yang keluar adalah nama yang hendak kita tulis, seperti contoh Daniel. Okey. Isytihar juga boleh berlaku secara automatik apabila kita telah menetapkan nilai kepada pengecaman sesuatu pemboleh ubah. Okey. Tanda kurungan sama dengan digunakan. Tanda sama dengan digunakan untuk menetapkan nilai kepada pemboleh ubah. Sebagai contoh di sini, lihat buku teks muka surat 91, di mana kita menggunakan jenis nama, iaitu sebagai pemboleh ubah, dan jenis data yang kita gunakan adalah string, iaitu merujuk kepada teks, iaitu dengan nilai yang dihasilkan adalah Daniel. Ini menggunakan segmen kod Python. Nanti saya akan tunjukkan lagi satu contoh atau kita akan membuat demonstrasi. Nama untuk pemboleh ubah, pengisytiharan boleh ubah adalah seperti berikut. Okey, untuk merujuk kepada syarat string atau jenis data yang kita guna, kita kena ingat, string adalah jenis pemboleh ubah yang mengandungi angsara
huruf alfabet E kecil sehingga Z, ataupun E besar sehingga Z, dan huruf digital 0 sehingga 9. Maaf, dan digit atau nomor sifar sehingga 9. Nama pemboleh ubah haruslah menggambarkan nilai yang dipegang oleh sesuatu pemboleh ubah yang disebut sebagai kod atau cara yang dibangunkan dan dapat difahami dengan mudah. Okey. Nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Dan nama bagi pemboleh ubah juga tidak boleh ada ruang kosong. Apa yang dimaksudkan dengan nombor adalah kita akan lihat merujuk kepada Python. Okey, ini adalah kod arahan Python. Saya akan berikan kamu apa yang dimaksudkan dengan nama pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor ataupun bagi pemboleh ubah tidak ada ruang kosong. Kita mulakan dengan yang betul dulu, iaitu sebagai contoh kita hendak menetapkan satu, iaitu sebagai nama sama dengan string. Dan sebagai contoh kita hendak menetapkan sebagai nama seseorang, itu kita akan lihatkan dengan menggunakan nama. Cikgu akan letak sebagai contoh nama Yunus sikit, adik kurungan. Kita akan menetapkan pin. Maka output yang dihasilkan ialah nama kita, nama Ali. Okey. Kita mulakan sebagai contoh di sini. Apa yang kita rujuk kepada nombor yang pangkat ni, iaitu nama bagi pemboleh ubah tidak boleh dimulakan dengan nombor. Itu sebagai contoh, cikgu akan letakkan 1 dan nama. Dan syntax is error sebab kita meletakkan nombor di hadapan. Ini juga berlaku apabila kita meletakkan ruang kosong. Itu di mana apabila kita letakkan sebagai contoh nama pelajar sama dengan dan syntax akan juga error disebabkan dalam bahasa pengetucaraan apabila kita hendak meletakkan satu pemboleh ubah kita tidak boleh meletakkan jarak. Untuk mengelakkan ni, apabila kita hendak menuliskan nama pelajar sebagai contoh kita boleh buat nama underscore pelajar sama dengan string Ali. Setelah kita akan print nama pelajar. Nama pelajar. Jadi kita tengok nama pelajar yang dipilih adalah Ali. Okey. Settle untuk selesai untuk satu pemboleh ubah. Jadi kita lihat kepada pemalar pula. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pemalar? Iaitu pemalar ini adalah ia bertindak seakan-akan pemboleh ubah, tetapi pemalar lebih
menyimpan sesuatu nilai dan nilai yang disimpan dalam ingatan komputer, iaitu adalah nilai yang tetap dan tidak akan berubah-ubah. Seperti pemboleh ubah, ia dapat berubah-ubah. Contoh seperti nama Ali tadi, cikgu dapat ubah pergi nama Sakinah, pergi nama Hafiz, dan sebagainya. Tetapi untuk pemalar pula, ia adalah sesuatu yang tetap. Perbezaan utama ialah nilai sesuatu pemalar tidak akan berubah menjadi nilai yang lain semasa pelaksanaan satu acara. Ini seperti yang cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, pemalar ni sering kali kita gunakan sewaktu kita menggunakan pengiraan matematik. Sebagai contoh, semasa pengiraan keluasan sesuatu bulatan, nilai pi harus diisytiharkan sebagai pemalar supaya nilai ini kekal sama dalam cara yang hendak kita bangunkan. Okey. Sebagai contoh, nilai pi adalah 3.142. Ini adalah nilai yang tetap seperti yang kita sudah maklum. Okey, kita contoh dulu sebelum cikgu buat demokrasi. Okey. Pemboleh ubah yang di sini adalah, kita lihat sini, pi adalah sama dengan 3.142 seperti yang cikgu terangkan satu. Pengisytiharan pemboleh ubah jenis pemalar pi. Okey, kita lihat ini adalah pengisytiharan pemboleh ubah yang hendak diubah, yang kita hendak ubah. Dan yang ketiga, formula. Kita akan melihat kepada formula tersebut. Dan formula ni adalah tetap. Itu formula pi, iaitu di mana luas bulatan sama dengan nilai pi darab jari 1 darab jari 2. Begitu juga, dan kita akan pin. Maka kita akan hasilkanlah. Kita lihat pin bulatan 1 berapa dan 2. Okey. Mari kita lihat. Kita akan buat satu contoh. Okey, kita sambung kepada contoh yang kedua. Itu di mana kita akan menggunakan nilai pemalar. Sebagai contoh, kita tetapkan pi sama dengan 3.142 adalah tetap. Nilai pi adalah tetap dan kita tidak dapat mengubah. Sebagai contoh, kita letakkan jari. Jari 1 sama dengan 5. Jadi 1. Lepas tu kita akan menulis formula ya, di mana kita akan menulis luas bulatan sama dengan pi darab jari 1 darab jari 1. Dan kita akan letakkan dia sebagai pin. Luas bulatan. Maka kita akan dapatlah nilai jari atau nilai buatan bagi part yang pertama. Atau kita boleh juga membuat untuk menggunakan dua proses penilaian yang sama. Sebagai contoh, pi untuk menggunakan pemboleh ubah yang sama atau pemalar yang sama, iaitu pi sama dengan 3.142 jari 1 sama dengan 4 jari 2 sama dengan 6. Lepas itu kita akan masukkan formula. Luas bulatan 1 sama dengan pi jari 1 jari 1. Your personal guide Itu to yang the world kedua, of kita buat yang K-pop. sama. Sign up for YouTube Music Premium with 1 free month. Luas bulatan 2 sama dengan pi star jari 2 star darab jari. Okey. Dan kita akan lihat kepada pin.
Luas bulatan 1. Oke, kita lihat nilai luas bulatan yang pertama berapa. Dan kita buat yang kedua, print. Oke, print sudah boleh. Dan kita dapat, ini adalah contoh untuk pi atau pemalar, yang mana kita menggunakan nilai pi sebagai pemalar. Oke, kita sambung kepada yang slide terakhir, yaitu di mana kita akan lihat perbezaan antara pom boleh ubah dengan pemalar. Yang pertama, kita lihat kepada ciri-ciri ya, terhadap perubahan nilai, di mana pom boleh ubah mempunyai nilai yang boleh berubah-ubah, manakala pemalar mempunyai nilai yang tetap dan tidak dapat berubah. Bagi ciri yang kedua, yaitu nilai yang perlu diingat, bagi pom boleh ubah, pengatur cara perlu mengingat label dan nilai yang digunakan, seperti contoh integer, string, dan sebagainya. Tapi bagi pemalar, pengatur caraan kita tidak perlu mengingat pun label apa yang kita letak, sebab ia adalah tetap. Standar penggunaan nilai untuk pom boleh ubah tidak standar, dan pemalar adalah nilai yang standar. Oke, baiklah, kita pergi sambung kepada yang terakhir, di mana kita akan membuat practical, yaitu 3.1, di mana cikgu akan melihatkan kamu bagaimana membuat segmen code yang mudah menggunakan IDE Python. Oke, yaitu di mana di dalam segmen ini kita akan membuat simbol tambah. Saya yang ini kurang, kita akan edit. Oke, kita akan buat jenis data structure text yang B, contoh 3. Oke, di sini buku teks ini contoh yang diberikan adalah menggunakan Python IDE Python 3.5.2. Jadi kita boleh juga menggunakan IDE Python yang lain, seperti contoh cikgu menggunakan Python 3.9. Oke, kita akan buat contoh dia. Oke, di mana ini yang ingin memaparkan nama murid. Oke, contoh cikgu dah lihat, kita buat nama murid 1 sama dengan kalau untuk umur murid 1 sama dengan integer, itu dimana ia kita menentukan penggunaan nomor 11. Jadi kita akan buat print nama murid ialah dan maaf, kita akan letakkan dulu yang pertama nama murid 1. Dan kita akan sambung dan umurnya ialah
umur murid 1, tahun. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, nama murid dia Amina, berumurnya ialah 14 tahun. Ini adalah contoh di mana kita boleh menggunakan IDE untuk membuat segmen code. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.